Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Kita bertemu kembali pada subjek fiqh ibadat. Sekarang kita akan meneliti dan memerhatikan tajuk berkaitan dengan wuduk. Bacaan kita daripada kitab Fiqh Al-Manhaji. Kita sampai pada muka surat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-wudu'u ma'nahu lughatan, makna wuduk pada bahasa ma'khuzatun minal wada'ah wa hiya al-husnu wal bahjah. Jadi perkataan wuduk pada bahasa ni diambil daripada asal al-wada'ah yang memberi makna kecantikan dan juga keindahan. Al-husnu wal bahjah, kecantikan dan keindahan. Sama makna. Wa syar'an ismun lil fi'li alladhi huwa isti'malul ma'i fi a'dha'in muayyanatin ma'an niyyah. Pada syarak, yakni pada istilah, wuduk bermakna satu nama bagi perbuatan yang mana menggunakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Okey. Sekarang ni itu wuduk. Dan kita dalam bahasa Arab ada satu lagi kalimah yang hurufnya sama tapi dibaca dengan al-wadu, waw dengan baris atas. Wuduk, waw baris depan. Kalau wadu ialah ismun lil ma'il ladzi yutawaddau bihi. Wadu ialah nama bagi air yang dibuat wuduk dengannya. Jadi nama bagi air kita namakan wadu. Perbuatan berwuduk kita namakan wuduk. Sebagaimana seumpama as-sahur was-suhur. Sahur ialah makanan yang kita makan ketika waktu sahur. As-suhur ialah perbuatan kita makan sahur itu. Okey. Kemudian dinamakan dengan demikian lima yudfi 'alal a'dha'i wada'atan bighasliha wa tanzifiha. Kerana perbuatan wuduk ini dia akan memberi kepada anggota itu keindahan dengan sebab kita membasuhnya dan kita menyucikannya. Furudul wudu wa furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu ada 6. Wa hiya niyyatu wa ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini wa mashu ba'dhi ar-ra'si wa ghaslu rijlaini ma'al ka'baini. Ada 6 sebagaimana kita maklum ya. Niat, basuh muka, 2 tangan sehingga kepada mirfaqain, siku, dan basuh sebahagian kepala dan membasuh 2 kaki, sapu sebahagian kepala, mashu. Perhatikan ya. Mashu ba'dhi ra'si. Dalam banyak-banyak rukun itu, satu yang sapu. Yang lain semua basuh. Dan satu yang berbentuk qalbi, iaitu niat. Dan satu yang terakhir ialah tertib. Tertib itu ialah kita membuatkan rukun tersebut mengikut susunannya. Sekira-kira kita tidak melanggar susunan tersebut. Wal aslu fi masyru'iyyatil wudu'i wa arkanihi. Okey, apa asal? Asal dengan makna dalil pada pensyariatan wuduk serta rukunnya ialah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, maka basuhkan muka, basuhlah tangan sehingga kepada siku, sapulah kepala dan basuhlah kaki kamu sehingga ke buku lali. Okey, sekarang ni disebut 4. Ia ada 6. Yang tidak disebut ialah niat. Kerana apa? Maklum, innamal a'malu binniyat. Dan yang dapat difaham secara tidak langsung daripada ini ialah tertib. Di mana difahamnya tertib? Kerana susunan Allah Ta'ala menyebut ini dibasuh, muka dibasuh. Ini basuh. Tangan pun dibasuh. Tapi kepala sapu. Wamsahu. Kemudian Allah Ta'ala sebut basuh balik. Wa arjulakum, iaitu basuhlah kaki kamu. Nampak? Jadi basuh, sapu, basuh. Dari segi tertib dan susunan bahasa yang fasih, dia tidak akan susun sebegitu kecuali ada sebab yang nak diberitahu. Kalau kita ataupun kita bercakap, mesti kita susun sesuatu yang sama dalam sekali. Ini basuh, sapu, basuh. Menunjukkan
Memang Allah Ta'ala sengaja sebut supaya nak menyatakan bahawa tertib perlu dilakukan dalam melakukan perbuatan wudu. Okay. Kita masuk kepada yang pertama, an-niyatu. Li'anna al-wudu'a ibadah. Apa sebab perlu kepada niat? Kerana wudu' itu ibadat. Wa bin niyati tatamayyazu al-ibadatu minal adah. Dan dengan niat itu akan terbezanya ibadat daripada adat. Nabi SAW sebut dalam hadis yang biasa kita maklum, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu ini sah dengan niat dan bagi setiap seorang itu apa yang dia niatkan. Okey. Ai la tasihul ibadatu wa la yu'taddu biha syar'an. Tidak sah ibadat dan tidak dikira pada syarak illa idza nawaita, kecuali jika kamu niatkan. Wala yahsulu lil mukallafi ajruha illa idza akhlasa fiha, dan tidak akan mendapat hasil bagi seorang mukallaf itu. Ta'rif niat. Apa itu ta'rif niat? Apa itu niat? Wan niyatu ma'naha lughatan al-qasdu. Wa syar'an qasdu syai'i maqrunan bi fi'lihi. Mengqasadkan, meniatkan, mengqasadkan sesuatu dengan disertai dengan perbuatan. Itu ta'rif niat pada istilah. Okey, kita masuk seterusnya. Mahallun niyati. Tempat nak niat itu kat mana? Wa mahallun niyati al-qalbu. Tentulah di hati. Wa yusannu talaffudhu, dan disunatkan kita berlafaz dengan niat bil lisan. Jadi dalam pandangan mazhab kita, berlafaz dengan niat itu ialah sunnah dan sunat. Dia itu sunat. Ada sandaran daripada amalan-amalan lain yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah masa pergi haji, bila dia ihram, dia berlafaz dengan ihram. Padahal ihram itu sebenarnya perbuatan niat di hati, tapi Rasulullah berlafaz. Maka ulama kiaskanlah, begitulah juga perbuatan yang lain. Kita sunat berlafaz dengan niat. Tapi yang syaratnya ialah di dalam hati itu mesti kita niatkan. Wa kaifiyatun niyah. Cara niat macam mana? Wa kaifiyatuha an yaqula biqalbihi. Dia sebut dengan hati dia qasad dengan hati, nawaitu fardhal wudu au raf'al hadathi au istibahatas salah. Saja aku melakukan fardu wudu atau mengangkat hadas atau istibahat salah. Waktu niatnya bila? Wa waqtuha 'indal ghasli awwali juz'in minal wajhi, iaitu pada awal juzuk, membasuh awal juzuk daripada muka. Li'annahu awalul wudu. Kerana itu awal wudu. Okey, sekarang ni di mana tempat niat? Tempat niat kita ialah di muka. Di muka ni tempat kita nak niatkan. Okey. Air yang kena di muka, maka niat itu mesti berada di situ. Di mana kita niatkan air itu? Katakanlah kita tuang air ataupun curah air daripada atas. Kita niatkan masa kena dekat pipi. Atas ni kita tak niat lagi, kat pipi baru kita niat. Maka itu dikira awal perbuatan kita yang bersertai dengan niat. Jadi kawasan atas yang belum kita datangkan niat tadi, kerana masa curah air tu, kita curah air tu tak niat. Niatnya masa sampai air kat pipi. Ni bayangkanlah, contohlah. Sebenarnya amalan wuduk tu di sekejap sekaligus sebenarnya. Taklah, kita andaikan kita basuh dulu kepala bahagian dahi, tapi tak niat ni tu. Kita start niat masa kat pipi ni ke bawah, maka di situ baru dikira awal basuhan muka. Kita kena ulang balik basuhan di bahagian atas, bahagian dahi kita yang kita tidak sertakan niat itu. Tapi tempat niatnya di muka. Lepas tu kita teruskan saja amal ibadat basuhan yang lain. Okey, jelas ya? Yang seterusnya, ghuslu jami'il wajhi. Dalam berkaitan basuhan muka ni, membasuh keseluruhan muka. Liqaulihi ta'ala faghsilu wujuhakum, dan basuhlah muka-muka kamu. Wa hududul wajhi min manbati sya'ri ila asfali dhaqani tulan wa min udhuni ila udhuni ardan. Daripada tempat tumbuh rambut, tempat tumbuh rambut, manbati sya'ri ila asfali dhaqani, sehingga ke bawah dagu. Ni dagu kita. Saya ada janggut ni. Jadi bayangkanlah kalau tak ada janggut ni, dagu, tulang dagu ni lah. Bawah tulang dagu ni termasuk. Bukannya kawasan lembut tu. Itu tu bawah dagu dah. Itu tak termasuk tu. Ini tulang
dipanggil liha ni, tulang ni bawah dia masuk. Adapun kawasan yang kulit lembut tu itu tak termasuk. Jadi kena sampaikan sehingga bawah kepada tulang kita panggil geraham gigi, tulang gigi ataupun tulang kawasan bawah dagu kita ni. Situ dia. Itu kawasan kita panggil muka. Wa min al-udhuni, daripada telinga hingga ke telinga. Itu ardan, dari segi lebar dia. Dari segi lebar. Kita tengok bagaimana gambaran dia, gambar rajah dia. Okey. Cuba lihat kat sini ya. Ni kawasan ni. Kalau kita tengok ni, kawasan yang ada dengan kita ni, maka kawasan muka lebih kurang macam tu lah ya. Dia masuk start daripada anak rambut sehingga ke bawah dagu, daripada anak telinga ni, yang kawasan timbul ni, pada anak telinga sehingga ke yang satu lagi. Jadi sekitarnya itu termasuk daripada kawasan muka, Okey. Kalau kita boleh tengok sikit di sini. Sekarang ni okey. Nanti saya tunjuklah gambar kalau beberapa istilah. Cuma dalam kitab kita ini, kalau kita tengok sini ya. Ni antara bulu-bulu yang tumbuh di muka ni. Segala apa yang masuk dalam kawasan muka daripada bulu, kita kena basuh. Misai. Hanya masalah pada janggut nanti. Sebagaimana yang akan disebut dalam kitab ini. Janggut itu bagi orang janggutnya tebal, hanya perlu basuh pada luaran sahaja. Adapun bulu kening, segala bulu yang ada pada had muka, itu perlu dibasuh kesemuanya. Perlu basuh pada kesemuanya. Okey, kita sambung kembali pada kitab kita. Wayajibu ghaslu kulli ma 'ala al-wajhi. Wajib basuh setiap apa yang ada pada muka. Min hajibin, daripada hajib. Apa itu hajib? Tengok ni. Hajib, apa dia hajib? Ialah bulu kening. Hajib bulu kening. Lagi daripada hajibin. Wasyaribin. Syarib, apa dia syarib? Syarib ialah misai. Misai syarib. Itu misai. Lagi walihyatin. Lihyah ialah janggut. Zahiran wa batinan. Luar dan juga dalam. Li'annaha min ajza'il wajhi. Kerana janggut ini termasuk bulu yang tumbuh dalam had muka. Illa, kecuali al-lihyatal kathifah, kecuali janggut yang tebal. Wahya allati la yura ma tahtaha, yang tidak dapat dilihat apa yang di bawah janggut itu. Gini, macam mana kita nak tahu janggut seorang itu tebal ataupun nipis? Kalau orang duduk berdepan dengan kita, jarak yang biasa bercakap, dia tak akan nampak kulit yang ada di bawah janggut. Itu dipanggil janggut itu tebal. Janggut itu tebal. Kalau orang itu berdepan dengan kita, had yang biasa, yang seorang tu bercakap antara satu dengan lain, dia tak akan nampak kulit di bawah janggut ni. Tak akan nampak kulit di bawah janggut, maka janggut itu dipanggil janggut tebal. Tapi kalau janggut nipis-nipis saja, main-main saja janggut itu nipis. Bila nipis, kena basuh. Zahir dan batin, luar dan dalam. Kalau tebal, memada di luar sahaja. Dalam tidak diwajibkan basuh, tapi sunat kita membasuh juga dengan menyelak-nyelak janggut daripada bawah. Nanti akan datang. Okay. Jika panjang, fa'innahu atau tebal, fa'innahu yakfi ghaslu zahiriha duna batinha. Memada membasuh janggut itu zahir sahaja. Wa ghaslu liyadaini ma'al mirfaqain, membasuh dua tangan sehingga kedua siku. Liqauli ta'ala wa aydiyakum ilal marafiqi. Jam'u marafiq, jam'ul marfaqin. Wahia mujtama' as-sa'id, iaitu tempat berhimpun as-sa'id ma'al adud. Sa'id ini panggil sa'id. Adud ialah lengan. Kita panggil lengan belaka kan. Sa'id ini punya sa'id, ini panggil adud. Tempat berhimpunnya, berkumpulnya, bertemunya kita panggil siku. Wa mujtama'us sa'idi ma'al adudi wa ilah, dan ilah ni wa aydiyakum ilah. Dalam ayat Quran Tuhan kata ilah bermakna ma'a. Ilah dalam ayat Quran memberi maksud berserta. Bukan makna basuh tangan sini tak masuk sehingga sini
Tapi sini juga masuk. Ila dengan makna ma'a, ai ma'al marafiq. Dalla ala dhalika. Dekat mana kita faham bahawa siku ni termasuk dalam basuhan yang wajib? Ialah berdasarkan hadis daripada Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala annahu tawadda'a. Bahawa Rasul Abu Hurairah mengambil wuduk. Abu Hurairah tawadda'a faghasala wajhahu fa asbagha alwudu'a. Dia basuh muka dan dia menyempurnakan basuhan wuduknya. Dia meluaskan basuhan wuduknya. Thumma ghasala yadahu, kemudian dia basuh tangan yumna, tangan yang kanan, hatta asyra'a fil adud, sehingga masuk basuhannya kepada adud, bahagian atas lengan. Thumma fil adud, sehingga masuk kepada bahagian atas lengannya yang kiri. Thumma sahara sahu, kemudian Abu Hurairah menyapu kepala. Thumma ghasala rijlahu, kemudian dia basuh dua kakinya yang kanan, hatta asyra'a fis saq, sehingga basuhan tu sampai kepada saq, sampai kepada betis. Dia melebihkan basahan, dia meluaskan basahan dia. Thumma ghasala rijlahu yusra, kemudian dia basuh kaki kirinya, hatta asyra'a fis saq, sehingga masuk pada bahagian betis dia. Thumma qala, kemudian kata Abu Hurairah yang membuatkan perbuatan ini, hakadha ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yatawaddau, demikianlah aku melihat Rasulullah berwuduk. Jadi sahabat Nabi ni dia ajar kepada kita bagaimana berwuduk dengan cara perbuatan dia sendiri. Okey. Kemudian kata pengarang, wayajibu ta'mimu jami'i sya'ri wal basharah bil ghasli, wajib kita memeratai, mengumum dengan maksud meratai seluruh bulu-bulu dan kulit-kulit dengan basuhan. Falau kana tahta adhafirihi wasakhun yamna'u usulal ma'i au khatamun lam yasihha al-wudu'u. Jika ada di bawah kuku dia, azafirihi wasakh, ada kotoran, bawah kuku tu ada kotoran yang menghalang daripada sampai air, ataupun ada cincin pada tangan dia, maka yang menghalang, yakni cincin yang menghalang air itu sampai di bawah cincin, maka tidak sah wudu.